Jadi saya tunjuk contoh lah, right? Supaya tuan-tuan senang faham tanpa apa yang kita duk terang lah ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung izin Allah hikmah yang ke-27. Okey, hikmah yang ke-27. Bila kalam hikmah yang lalu, Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari rahimallahu ta'ala telah menggambarkan kepada kita bahawa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada permulaan adalah petanda berjayanya pada penghabisan akhir segala sesuatu. So dalam hikmah yang ke-27 ini, beliau menggambarkan kepada kita bagaimanakah jalan yang terang bagi kita untuk sampai kepada tujuan penghabisan yang kita kehendaki sampai itu dengan seyakin-yakinnya, tanpa ada keraguan dan kebimbangan sama sekali. Okey. Lain sekali dulu kita sebut kalam hikmah yang ke-26, Al-Imam Ibnu Ata'illah As-Sakandari, dia menggambarkan kepada kita, so bila kembali pada permulaan adalah tanda berjayanya pengakhiran, penghabisan segala sesuatu. Okay. So hikmah ini pula beliau menggambarkan kepada kita bagaimanakah jalan yang terang bagi kita untuk sampai pada tujuan penghabisan itu, sampainya dengan seyakin-yakinnya, tak ada langsung keraguan dan kebimbangan. Maka beliau merumuskan kalam hikmahnya yang ke-27 ini, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang cemerlang permulaannya, cemerlang permulaannya, maka cemerlang pula penghabisannya. Nampak? Man asyraqat bidayatuhu, siapa yang cemerlang di permulaannya, asyraqat nihayatuhu, maka cemerlang pula lah pengakhirannya. Alright. Kat hikmah ni pendek saja, ada ada 3 poin penting, tapi kita akan sebut secara seringkas. Okay, yang pertama, dia ada beberapa pecahan lah. Kalau kita nak bagi A, B, C, D pun boleh, tak ada masalah. Terpulang. Bagi tuan-tuan yang rasa mudah macam mana, silakan. Poin dia faham. Pertama, apabila sebelum kita mengerjakan ibadat, kita kembali kepada Allah. Maksud dia, kita beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala,
bukan kerana lainnya. Dalam kita mengerjakan ibadat itu, hati kita mesti kembali kepada Allah. Maksud dia, kita beramal kerana Allah, bukan selainnya. So, ini insya-Allah akhirnya kita akan sampai kepada Allah. Maksud dia sampai itu, ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila permulaannya, so kita dah niat ni kerana Allah, bila kita start dia buat, tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh agamanya. Tidak ada menyimpang. So bila kita proses dia, dalam proses tu pun kita mesti ingat, Allah yang memberi kekuatan. Ada kita sebut dulu hikmah yang ke-26. Dalam semasa proses tu, kita mesti ingat Allah yang memberi kekuatan kepada kita menyampaikan tujuan kita itu. InsyaAllah kita akan mencapai hasilnya dengan baik. So hasil dia tu bila terproses kan, kita ingat Allah, so hasil dia tu insyaAllah kita akan dapat yang baik. Kemudian apabila di permulaan itu juga kita tenggelamkan diri kita dalam kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat-sifat yang maha sempurna, maka yakinlah bahawa Allah akan menjadikan kita sebagai khalifahnya. Maksudnya dalam arti diredai olehnya. So kita proses, so kita ingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di situ dengan sifat-sifat dia yang maha sempurna, insya-Allah dia akan meredai kita. Kemudian bila dalam permulaan juga, segala keinginan yang kita ada, yang mana keinginan itu ada kaitan hubungannya dengan alam maya, maka ini kita jadikan sebagai hal-hal yang tidak harus difikirkan. Tak usah duk serabut kepala sangat fikir pasal dunia. Yang harus difikirkan kerana demi mendahulukan hak Allah atas kita. Yang perlu kita fokus, dahulukan hak Allah. Seperti mana yang kita sebut tadi tu. Bukan maksud tak kerja tau. Dia kerja, buat ibadat. Cuma kita dah sebut dah. Sebelum ni pun kita sebut. Dan yang tadi pun kita sebut. Okay, ingat Allah sebelum niat itu, proses dia, insya-Allah akhirnya pun kita ingat kita akan dapat kesudahan yang baik. So dalam kita bekerja tu, tak usah duk bergantung sangat dengan keupayaan hang tu, kepandaian hang tu, kekuatan hang tu. Okey, sehingga melupakan Allah. Jangan. Dulu kita dah ada sebut. Zat, saya tunjuk sikit lah. Okey. Nampak tak ni? Okay, saya tunjuk sikit mula semasa akhir. Okay. Okay. Saya tunjuk contoh lah, right? Supaya tuan-tuan senang faham, nampak apa yang kita duk terang lah ni. Alright. Okay. Tengok. Bila kita buat satu pekerjaan yang kita bincang ni dah, kita bincang ni. Okay. Dia niat ni kerana Allah. Okey, niat kerana Allah. Masa dia buat pun dia ingat juga Allah. Okay. So akhir ni pun dia ingat Allah, insya-Allah pengakhiran dia cemerlang. Okey.
cemerlang. Niat baik di permulaan, kesudahan baik. Tu. Niat baik di permulaan. Sorry lah sebab dia punya marker ni tak apa nak ada. Saya harap tuan-tuan boleh nampak. Okey. Ni pula. Okey. Niat baik di permulaan, kesudahannya baik. Alright? Ni di permulaan bergantung kepada Allah, semasa bergantung kepada Allah, akhir bergantung kepada Allah. Dulu kita dah sebut tau, kalau di permulaan, sama ada di permulaan dia baik, lagi permulaan baik atau tidak baik. Okey. Sama ada di permulaan dia, kalau dia niat baik ataupun dia niat tak baik, tapi di tengah-tengah ni dia buat, dia tak ingat Allah. Okay, dia bergantung pada kekuatan diri dia. Kepandaian. Jadi dia rasa dia pandai. Okay. So dia bergantung. Di mula ni walaupun dia ingat Allah, dia niat baik ataupun tak baik, tapi di pertengahan ni dia bergantung pada kekuatan dia, kepandaian dia, kecerdikan dia. So pengakhiran dia tak akan berjaya. Akhir tak akan cemerlang. Okey. Boleh nampak? Boleh faham? Boleh faham Jadi mestilah semasa kita ingat Allah. Jangan bergantung pada kekuatan diri kita, pandai ke dan sebagainya. Okey. Saya harap tuan-tuan boleh nampak ni. Macam mana yang saya terang. Okay, tak apa. InsyaAllah Allah bagi faham. Baik. Ini bab yang kita tengah duk belajar lah. Bab kita tengah duk belajar ni. Maka dia kata tak usah duk rapla lah, tak usah duk serabut kepala, duk fikir pasal dunia. Buat macam biasa, tapi di dalam pekerjaan tu ingat Allah SWT. InsyaAllah akhirnya akan menjadi cemerlang, berjaya. So yang pertama ini yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq. Yang disyarahkan oleh Syekh Zarruq. Kita ni satu. Yang kedua ada juga Syekhul Islam Abdullah Syarqawi. Dia menerangkan rumusan hikmah yang kita baca ni dengan pendek. Dia kata sesuatu yang kita kerjakan, yakni segala waktu kita tu tidak terbuang. Waktu tu kita tak membazir, tapi kita penuhinya dengan ibadat dan taat. Serta bukan saja ibadat dan taat, bahkan perhatian kita itu kita arahkan kepadanya. Kita fokus, kita buat tu betul-betul, bukan buat lepas batuk di tangga saja, zahir saja buat, tapi hati kita tu kita arahkan perhatian betul-betul, mengingati, memahami apa yang kita lakukan. Maka kata dia, hasil daripadanya itu dia akan cemerlang, hatinya terang, Allah akan memberi ketenangan kepada dia, kelapangan dalam hidup dia dan lain-lain. Kalau nampak tak, luar dia bagi elok, dalam dia bagi elok, luar dia automatik elok, insya-Allah dia akan mendapat ketenangan dalam hidupnya. Okey, habis. Dua. Yang ketiga, hakikat manusia itu, makhluk Allah, dia terbahagi kepada 4 bahagian. Dia terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, ada makhluk, yakni manusia, yang Allah jadikan dia untuk berkhidmat kepada Allah dan mengisi syurga. Siapa dia ni? Para rasul, anbiya, waliullah, orang yang beriman dan orang soleh. Ni kita buat ABC lah. Ini A.
Ada makhluk, ada manusia, saya ulang lagi sekali, yang Allah ciptakan dia, Allah jadikan dia untuk berkhidmat kepada Allah dan untuk ahli syurga. Siapa mereka ini? Para rasul, anbiya, waliullah, orang yang beriman dan orang saleh. B, ada manusia yang Allah jadikan dia bukan untuk berkhidmat kepadanya. Allah jadikan manusia ni bukan untuk berkhidmat kepadanya, tapi untuk mengisi syurganya. Dua, orang kafir yang pengakhiran hayatnya dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah, masuk Islam dia. Okey, mati dalam keadaan beriman kepada Allah. Yang kedua, orang beriman. Ini kita buat cabang tadi B kan, kita buat cabang. Orang Islam yang beriman kepada Allah dalam masa hidupnya, dia banyak mengerjakan maksiat dan durhaka terhadap agamanya. Dia ni hidup memang kerja buat maksiat. Dia Islam, dia beriman, banyak dosa yang dia buat, tapi pengakhirannya dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat husnul khatimah. Nampak? Dia mati dalam akidah tauhid serta taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. So orang ni biasanya dia hidup, meskipun dalam hidupnya hampir semua waktu dia mengerjakan dosa dan maksiat, tapi pengakhiran hayatnya itu dia mati dalam taubat dan selamat serta husnul khatimah. Itu B. C, ada makhluk yang Allah bagi jadi dia bukan untuk berkhidmat kepadanya dan bukan untuk isi syurga. Siapa dia ni? Orang kafir, mati dalam keadaan kekafirannya. Dan yang keempat, manusia yang Allah jadikannya untuk berkhidmat kepadanya tapi bukan untuk mengisi syurga. Nampak? Siapa dia ni? Dengar ada elok. Siapa dia ni? Orang yang mengerjakan semasa hidupnya amal saleh. Dia buat amal saleh, amal kebaikan, tapi pengakhirannya dia mati dalam su'ul khatimah. Tu. Tidak mengakhiri hayatnya dengan tauhid dan iman yang kukuh kepada Allah Subhanahu wa taala. So tuan-tuan, mati yang sebeginilah yang sangat ditakuti oleh hamba-hamba Allah yang saleh. Mereka cukup takut mati yang macam ni. Sebab tu seorang alim besar namanya Sufyan Thauri. Okay. Dia ni hampir sepanjang hidupnya, masa dia tu dia menangis, gelisah, gundah, susah dia. Jadi bila orang mai tanya dia, "Wahai Sufyan, wahai tuan, pasal apa hang menangis teruk macam ni? Setiap hari aku tengok hang menangis teruk." Daripada hang menangis kan, kata dia, lebih baik engkau memohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung, kerana keampunan adalah lebih besar dari dosa-dosa. Lagi baik hang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri dia kata, beliau menjawab, "Apakah kamu kira aku menangis ini kerana dosa-dosaku? Hang ingat aku duk menangis selama ni kerana dosa aku lah? Dah. Ketahuilah, kalau aku mengetahui bahawasanya aku akan pasti mati dalam bertauhid kepada Allah, maka tidak jadi persoalan bagiku apakah dosa-dosaku sebesar bukit dan gunung." Kata Sufyan Ats-Tsauri,
kalau aku tahu yang akhir kesudahan hidup aku akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau aku tahu betul, confirm, so aku tak heran dosa aku banyak mana sekalipun. Masalah sekarang ni yang aku tangiskan, aku tak tahu kesudahan hidup aku baik ataupun tidak. Lah ni nampak okey, lah ni ya betul sungguh aku duk ibadat apa semua, tapi akhir tu aku tak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Sebab tu aku duk teriak, sebab tu aku duk menangis. Hang tengok setiap hari ni, bimbang aku, takut aku. Kata dia. Habis, itu yang ketiga. Kesimpulan dia kita sebut sikit. Yang keempat, yang pertama, kesimpulan dia, jangan lupa kepada Allah apa sahaja yang kita kerjakan. Jangan lupa kepada Allah apa yang kita buat. Dan kita perbuat mulai dari permulaan sehinggalah akhirnya. Yang kita sebut tadi. Yang kedua, hadapkanlah amal ibadat ataupun amal kebajikan lainnya. Apa juga? Hadapkan amal itu dengan sepenuh hati, serius kepada Allah Subhanahu wa taala. So dengan demikian itu kita akan mendapat pahala yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berada dalam pimpinannya. Kesimpulan yang kedua ni, mau fokus betul, mau faham betul. Bila amal yang kita buat itu, hadapkanlah kepada Allah dengan sepenuh perhatian, serius dalam melakukannya. InsyaAllah pahala sempurna Allah bagi, itu tak ada masalah yang tu. Dan yang paling penting, kita sentiasa dipimpin olehnya. 3. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam setiap kali berdoa yang kita ucapkan, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirkanlah umurku dengan kesudahan yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wahai Allah, jangan engkau akhirkan umur kami dengan kesudahan yang buruk. Ini penting doa ni, agar kita membawa tauhid, iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahawa nikmat Allah yang utama dan tidak sanggup dinilai dengan nilai apa pun jua ialah mati dalam husnul khatimah. Ya Allah, kurniakanlah nikmat yang besar ini kepada kami dan bahagiakanlah kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis. Alhamdulillah. Saya ulang benda yang kita belajar hari ni, hikmah 27. Yang pertama, kita tahu, kita dapat, kita rumus dia, buat sebelum, semasa dan selepas mesti kerana Allah. InsyaAllah di permulaan baik, akhirnya baik. Okey. Niat baik di permulaan, maka akhirnya juga akan baik. Cuma di tengah-tengah tu ada ujian dan cubaan lah yang perlu kita sabar dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kita sebut Syekh Islam Abdullah Asy-Syarqawi mengatakan, isi waktu kita itu jangan dibuang. Waktu yang kita ada tu, masukkan dia, isi dia dengan amal ibadat, segala kebaikan, dan seluruh perhatian kita arahkan kepada itu. InsyaAllah akan cemerlang di akhirnya. Dan yang ketiga, kita sebut hakikat makhluk manusia itu pada 4 bahagian. Kita buat A, B, C. A, manusia yang dijadikan Allah untuk berkhidmat kepadanya dan untuk mengisi syurga. B, manusia yang dijadikan Allah bukan berkhidmat kepadanya tapi untuk mengisi syurga. Bukan untuk berkhidmat kepadanya tapi untuk mengisi syurga. Pertama, orang kafir akhirnya dengan kesudahan yang baik. Yang kedua, B, A dan B. B, orang yang banyak maksiat, beriman kepada Allah, banyak buat dosa maksiat, akhirnya taubat dan dia mati dalam keadaan yang baik. Dan yang ketiga, manusia yang dijadikan Allah bukan untuk berkhidmat kepadanya dan bukan untuk mengisi syurga. Dan yang keempat, manusia yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala untuk
mengerjakan amal saleh, dia mengerjakan amal saleh semasa hidupnya tapi bukan untuk mengisi syurga. Maka mereka ini orang yang akhirnya dengan kesudahan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kematian, akhiran hidup yang baik, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesilapan kita. So, terima kasih banyak pada tuan-tuan yang sudi menonton. Semoga Allah berkati, semoga Allah rahmati, dan semoga Allah memberi kesihatan yang baik pada tuan-tuan. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.